Kita juga ingin berkongsi kepada anda berkenaan dengan satu seminar yang akan diadakan, iaitu berkenaan dengan inisiatif membangunkan lelaki Qawam. Apa yang dimaksudkan dengan lelaki Qawam? Lelaki Qawam itu adalah dipetik daripada perkataan Qawim, kalau tak silap saya, iaitu membawa maksud seorang pemimpin, seorang yang bertanggungjawab, jadi seorang yang boleh memikul tanggungjawab dengan baik dan memenuhi keperluan. Kalau kita tengok memang ciri-ciri bakal suami lah kepada wanita-wanita luar sana, dan juga ciri-ciri seorang ayah yang bertanggungjawab kepada anak-anaknya. Jadi ini seminar yang akan kita bawakan, dan juga kita akan perincikan lagi dengan lebih lanjut apakah antara intipatinya. Bersama dengan saya kenalkan, iaitu Ustaz Azhar Yahya selaku pengarah kanan Sektor Pembangunan Ummah dan Wanita Yatim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ditemani oleh Ustazah yang comel di hujung sana, saya kenalkan, iaitu Ustazah Yohanis Muhammad Yusof selaku penolong pengarah kanan bahagian keluarga sosial dan juga komuniti JAKIM. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai permulaannya Ustazah, mungkin Ustazah boleh kongsikanlah sebagai orang kata mukadimahnya kan, berkenaan dengan bahagian keluarga sosial dan komuniti JAKIM buat masa ini. Silakan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat di JAKIM ni banyak bahagian. Betul. Dan salah satu bahagian adalah bahagian keluarga, sosial dan komuniti. Ya. Di mana bahagian ni kita cater itulah kekeluargaan, sosiali dan juga komuniti kita awam kan. Kalau untuk masa terdekat ni, Ya. macam apa saudari sebut tadi, kita akan ada satu seminar lelaki Qawam peringkat kebangsaan. Ya. Yang mana insya-Allah pada 21 hari bulan. Oh, tak lama lagi dah. Ya, hari Khamis ni. Khamis minggu depan. Okey. Hari Khamis daripada 8 pagi sehingga 1 petang, JAKIM bekerjasama dengan Yadim. Sebab tu kami datang berdua pada hari ini insya-Allah. Itu dia, daripada wakil JAKIM dan juga Yadim. Betul. Dan juga seminar ni kita adakan adalah lahir daripada pelan komunikasi, inisiatif lelaki Qawam, yang mana pelan ini lahir daripada diskusi meja bulat. Yang kita buat hari itu, kan start 30 hari bulan 11 2021. Dan lahir daripada diskusi ini melibatkan panel-panel pakar semua, dan salah satu resolusi yang terbit daripada diskusi ini adalah mendaya upayakan peranan lelaki. Sebab kita nak, macam saudari sebut tadilah di awal tu kan, maksud kata kalau bapa kepada anak-anak, kalau suami kepada isteri, kalau adik-beradik lelaki kepada adik-beradik perempuan, kalau lelaki awam kepada perempuan awam. Betul. Maksud kata semua di peringkat semuanya, kalau boleh kita nak awamkan, kita nak perkasakan. Sebab selalu kita lihat memperkasakan wanita je kan. Betul. Hari ini kita bawa memperkasakan lelaki, sangat penting insya-Allah. Betul. Saya kira ini satu perkara ataupun inisiatif yang baiklah yang dilakukan, kerana untuk masa akan datang dengan cabaran sekarang ini, pelbagai isu Ustaz yang diketengahkan sebagainya, dan ini merupakan satu titik permulaan lah untuk kita menghasilkan zuriat-zuriat yang berprinsipkan Qawam ni sendiri, insya-Allah kan. Mudah-mudahan Allah mendengar intihan kita hari ini. Baik, jadi Ustaz, mungkin Ustaz juga boleh kongsikanlah sedikitnya. Kalau tadi saya kongsikan sikit je maksudnya Qawam itu apa, dan juga perlunya ada inisiatif membangunkan lelaki Qawam ini untuk kita memastikan generasi kita yang akan datang ini lebih baik. Orang kata kualitinya, Ustaz. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Masih dengan platform yang diberikan untuk kami JAKIM dan Yadim untuk kita kemukakan konsep lelaki Qawam ini. Sebenarnya sejarah tadi pun dah mula disentuh sikit tentang RTD tu. Sebenarnya bila dalam Yadim ni kita ada Majlis Wanita Yadim yang khusus untuk menghimpunkan tokoh-tokoh pemikir wanita. Jadi mereka ni bila naik yang berhormat Timbalan Menteri yang baru, iaitu Datuk Haji Ahmad, mereka telah bertemu dan mengemukakan satu konsep yang mereka nak. Jadi konsep lelaki Qawam ni bukan lelaki yang bawa. Sebenarnya ini satu benda yang dibawa oleh wanita sendiri. Dibawa oleh wanita. Jadi saya dikepit oleh dua wanita. Yang wanita Yadim ni, Maya ni, Majlis Wanita Yadim, dia bawa satu kertas konsep kepada menteri untuk menteri lihat. Dan menteri betul-betul mengambil berat benda tu. Jadi dia ambil berat dalam tempoh masa dia hantar tu 29 hari bulan pertemuan.
bulan 11 terus buat RTD. RTD itu menteri sendiri yang pengusikan. Jadi bantu oleh Timbalan Menteri sendiri. Maksudnya ambil berat sungguh lah. Betul. Dari situlah keluarnya perancangan kita untuk program ni kan. Ya. Jadi lelaki qawwam ini sebenarnya ialah lelaki yang kompeten. Okey. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi qawwamun tu biasa kadang orang kata lelaki tinggi daripada perempuan. Oh ya. Sebenarnya rijal qawamun ni sebenarnya ialah lelaki yang kompeten. Lelaki yang budiman. Budiman. Jadi maksudnya dia seorang yang mengikut betul Rasulullah. Macam mana seorang lelaki pada Rasulullah, itulah yang wanita nak. Yang dikemukakan oleh Maya tentang yang seorang lelaki ideal yang mereka nak. Betul. Jadi walaupun kita tak dapat menghasilkan lelaki yang sempurna Rasulullah, tapi kita membentuk. Betul. Jadi qawwam itu dia seorang lelaki yang di atasnya ada ibu. Dia seorang lelaki, di bawahnya ada isteri. Betul. Jadi di bawahnya bukan sekadar ibu dan isteri. Tanggungjawab kedua-duanya ada. Dia perlu mentaati ibunya, seorang wanita. Dia perlu memelihara dan juga menjaga di bawahnya, tanggungjawab dia. Betul. Jadi sebagai seorang lelaki yang betul-betul budiman, kompeten, dia seorang pemimpin diri dia sendiri, pemimpin pada komuniti dia, pemimpin pada keluarga dia sendiri. Jadi sebab itulah kalaulah lelaki qawwam ini dapat kita terapkan dan kita bina program yang untuk mewujudkan lelaki qawwam ini, saya rasa bumi ini semakin aman lah. InsyaAllah. Betul. Itu satu benda yang saya rasa inisiatif yang baiklah daripada orang perempuan, daripada wanita, daripada muslimat, daripada golongan wanita yang hendakkan lelaki yang juga seorang bapa dia, datuk dia, adik dia, kawan-kawan dia, maka semuanya berada dalam keadaan yang qawwam, yang memegang amanah sebagai seorang lelaki sejati. Itu dia lelaki sejati kan yang kita semua inginkan. Tak kisahlah sama ada bakal suami ke ataupun anak-anak yang kita lahirkan maupun sepupu, keluarga dan juga rakan-rakan, itu yang kita inginkan. Baik, jadi Ustaz, saya nak kongsi sedikit hadis lah, iaitu berkenaan dengan sebuah hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud 3 yang telah Allah haramkan baginya syurga, iaitu orang yang ketagih arak, iaitu kemudian si penderhaka kepada ibu dan ayah, dan juga si dayus yang membiarkan maksiat dilakukan oleh ahli keluarganya sendiri. Di situlah pentingnya untuk kita, iaitu mewujudkan ataupun melahirkan lagi lelaki-lelaki qawwam ini supaya mereka boleh menjadi pelindung kepada isteri dan juga keluarga-keluarga, khususnya masyarakat luar sana kan. Dan juga ini merupakan seminar yang julung kali diadakan lah. Jadi mungkin dengan lebih lanjut lagi, Ustazah ke Ustaz yang akan menjawab. Okey, Ustazah mungkin boleh kongsikanlah dengan lebih lanjut lagi apabila ialah seminar lelaki qawwam ini, keinginan ataupun target seorang wanita ni kan, kita nak lelaki yang sebegini supaya dapat membentuk masyarakat dengan lebih baik. Kongsikan harapan. Sebelum saya share berkenaan dengan seminar tu, sedikit nak tambah Ustaz punya ni tadi. Okey, silakan. Rentetan inisiatif membangunkan lelaki qawwam ni, kalau kita tengok kes-kes di luar sana kan, betul, suami pukul isteri di pusat-pusat tahanan, pusat-pusat serenti kan, kalau kita tengok statistik tu banyak menang kepada lelaki. Betul. Jadi kita mengharapkan dan kita mendoakan dengan inisiatif membangunkan lelaki qawwam ni, kuranglah yang berada di sana tu, ramailah yang di luar sini menjalankan tanggungjawab dan peranan masing-masing lah. Yang sepatutnya tanggungjawab di rumah kan? Ya, betul. Itu pun salah satu punca juga Ustaz kan. Kita nak bantulah sama-sama kerajaan dan juga seterusnya, insya-Allah rumah tangga kita okey. Apa orang kata, persekitaran kita okey, orang lah maksudnya kan, membangunkan manusia tu okey, negara pun turut akan mudah untuk maju lagi cepat. Lancarlah. Ya, betul. Dia balik kepada seminar tadi. Ya. Kalau kita lihat tadi, seminarnya tak panjang pun, pendek je, daripada pukul 8 sehingga pukul 1. Okey, kita membuka slot pertama dengan ucap tama. YB Timbalan Menteri Datuk Ahmad Marzuq sendiri yang akan bercakap berkenaan ucap tama inisiatif lelaki qawwam ini. Kemudian kita akan ada forum yang bertajuk Qawwamkah Aku. Wow, itu dia. Di situ kita boleh muhasabah dirilah. Betul. Maksud kata suami boleh muhasabah diri, qawwam tak aku ni. Kemudian isteri-isteri juga boleh melihat
boleh menilai balik dan boleh menjadi ejen untuk membantu tegaknya seorang suami menjadi qawam. Betul, Peranan saya isteri itu sangat-sangat penting. Betul. Dan panel ini, panel pada forum, kita ada Haji Hushim, Haji Hushim Saleh, yang kita tahu kan sebagai kaunselor Tosoho kita. Kemudian kita ada yang berbahagia Datuk Dr. Izzahar Arif lah. Dan mereka ini adalah antara orang-orang yang berada dalam diskusi meja bulat pada 30 hari bulan 11 tempoh hari itulah. Itu dia. Dan kemudian di akhirnya perasmian oleh YB Menteri kita lah, Menteri Agama. Harapan kita besar di sini supaya masyarakat kita mendidiklah lelaki, sebab tak semua orang tahu bagaimana nak menjadi lelaki qawam. Setengah orang tahu kena memberi nafkah tetapi tak memberi. Setengah orang tak sekadar tahu. Ya, setengah orang saya ke Pak yang tu. Kan? Ada tak tahu. Jadi di sinilah kita untuk memberi pendidikan, memberi mungkin pengajaran-pengajaran cerita supaya apa yang berlaku itu tidak berlaku di keluarga mereka. Dan education tu, pendidikan tu sangat penting. Sangat penting. Jadi inilah salah satunya seminar ni yang kita rasa kita menjadi amal jariah kita lah untuk terus ke depan untuk membangunkan, dan dia menjadi satu ibadah bukan pada kita saja, kepada orang-orang yang nak berubah kepada menjadi lebih baik. Isteri-isteri yang mungkin saya salah selama ni, sepatutnya saya tak boleh buat macam ni, saya kena buat macam ni supaya suami saya tegak untuk menjalankan tanggungjawab dia. Macam tu. Harapan kami sangat besar melalui seminar inilah, insya-Allah. Saya kira Ustazah, seminar ni bukan saja sesuai untuk kaum-kaum lelaki saja, malah isteri-isteri pun perlu untuk turut serta supaya tahu antara kaedah-kaedah yang boleh digunakan. Sebab mungkinlah sebelum ini isteri banyak menggunakan emosi sebagai contoh kan. Mungkin ialah tak dapat apa yang diperlukan. Kemudian keluarkan emosi, tunjukkan emosi, kemarahan sebagainya. Tapi sebenarnya banyak kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan untuk memujuk suami kan sebenarnya. Sebab tu perlunya isteri pun hadir sama Ustazah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya untuk kita memperkasakan lelaki kaum ini. Baik. Dan juga mungkin Ustaz boleh kongsikan juga selain daripada seminar ini, apa lagi antara program-program lain di bawah Yadim sendiri? Saya diapit rapat oleh dua wanita. Jadi agak terhad sikit kata-kata. Jadi sila-sila panel dalam program tu lelaki. Sebab kita nak betul-betul bentuk kami punya golongan lelaki. Berdasarkan hasrat yang telah di-RTD-kan, dibuat satu perbincangan. Jadi hasrat tu insya-Allah kita akan mula. Sebab pihak YBM pun memang betul-betul serius benda ni. Betul. Itu yang kita akan buat insya-Allah minggu depan hari Khamis ni. Sebagai satu permulaan. Jadi Yadim, di sisi Yadim pun kita ada pelbagai program. Cuma yang paling besar bulan 11 ni kita ada Anugerah Keluarga Misali. Anugerah Keluarga Misali ini program 2 tahunan lah biasanya. Tapi tahun ni lewat sebab PKP. Jadi kita buat bulan 11 insya-Allah. Jadi selari dengan Keluarga Malaysia yang dibawa pada hari ini, keluarga Malaysia atau keluarga misali ini tak akan jadi misali kalau tanpa seorang tiang seri yang paling hebat. Tiang seri itu perlu dikawamkan. Jadi program kita yang besar ni antara yang terbesar lah tahun ni selain program-program dakwah yang lain. Jadi Anugerah Keluarga Misali ini kita pada tahun ni kita buat satu benda yang bukan sekadar dalam komuniti umat Islam kita tapi merentas. Sebab Keluarga Misali ini kita nak bukan sekadar umat Islam saja misali, kita nak keluarga Malaysia. Merentas agama dan bangsa. Jadi kita ada Keluarga Misali untuk Sabah Sarawak, Bumi Putera Sabah Sarawak, Keluarga Misali non-Muslim, Keluarga Misali orang asal atau orang asli, dan juga Keluarga Misali untuk orang Muslim. Jadi kita akan tengok, kita akan ada penyebaran untuk pencalonan. Jadi benda tu akan dinobatkan pada bulan 11 nanti insya-Allah. Jadi semua tu nak bentuk keluarga. Yang mesti tiang serinya lelaki yang qawam. Kalau lelaki yang tidak qawam, yang tidak kompeten, tidak budiman, jadi saya rasa memang tak mampulah kita nak bentuk lelaki misali. Lelaki misali ini seorang yang dianggap Superman oleh anaknya. Betul, hero kan. Dianggap hero oleh anak dia. Biar anak dia nampak
nampak ayah dia sebagai hero. Dan sebagai seorang pelindung yang mampu melindungi keluarga dia, yang mampu membawa masyarakat dia, dan insya-Allah negara kita akan menuju negara yang idaman, insya-Allah. Jadi ini memang hasratnya tinggi. Tapi tidak akan berlaku melainkan dengan permulaan kita buat, insya-Allah. Mudah-mudahan Khamis depan di Masjid Wilayah bersama dengan JAKIM sebagai pihak yang menjadi hos kami mengemukakan, dan hos itu dibuat oleh JAKIM daripada mula RTD dia sampai kepada semualah abang. Ini abang. Jadi insya-Allah kami rasa permulaan yang sangat baik untuk kita bina keluarga Malaysia. Saya kira ini satu peluang yang baik juga lah. Tak kiralah sama ada agama, berbeza agama dan juga kaum, tetapi ini yang kita terapkan dalam keluarga Malaysia, iaitu penting kan, walaupun agama lain berbeza kan, tapi masih ada, orang kata ada peluang untuk kita memberi anugerah keluarga misali itu kan. Itu yang penting tu kan. Itulah uniknya Malaysia. Okey, dan Ustazah, mungkin Ustazah juga boleh kongsikan bagaimana sekiranya ada penonton di luar sana yang sedang menonton ni nak join program ataupun seminar yang akan datang ini, lelaki Qawam ni, bagaimana Ustazah? Okey, alhamdulillah, yang pertamanya kita sebenarnya open. Kita open sebab tu dewan tu besar. Selain daripada kami buat jemputan, kementerian yang mana puan-puan tuan-tuan yang di luar sana tu yang berada di jabatan agensi boleh tengok email-email tu kan, tapi kadang-kadang terlepas pandang kan. Sebab kita sekarang memang dalam proses untuk follow up kehadiran macam tu. Itu yang pertama melalui jemputan. Kemudian yang kedua, kalau kita tengok tadi disiarkan poster tu, di situ ada QR code. QR code tu bila macam biasalah sekarang kita dah pakai canggih ni kan, kita scan je, automatically kami di sini kami dah tahu dah berapa peserta untuk kehadiran tu. Seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang ni. Jangan lupa cepat-cepat ambil gambar, cepat-cepat scan QR code tu untuk kita menyertai seminar ini, Ustazah. Betul. Memang terbuka dan sasaran ini itulah kalau boleh kita nak memberitahu kan, dia tidak tertutup, orang awam pun boleh datang menyaksikan, sebab KL ni dia tempat tumpuan yang mana berada di sekitar KL ni, alhamdulillah syukur, mungkin di Sabah Sarawak susah nak datang kan, tapi walau macam mana pun kami akan adakan live streaming. Alhamdulillah, jangan susah hati kan? Kita akan buat live streaming juga sepanjang program itulah, daripada pagi sampai petang, yang mana kekangan untuk hadir, contoh jauh utara sana kan, selatan dan juga Sabah Sarawak, Pantai Timur dan sebagainya, boleh tengok melalui FB Live JAKIM dan juga Yadim sendiri, dan mungkin ada juga nanti FB Live daripada agensi lain. Agensi di bawah YB Menteri Agama ni kita ada banyak kan, kita ada JKSM, kita ada Jawhar, kita ada Tabung Haji dan sebagainya kan, akan 14 orang adik-beradik. 14 adik-beradik kami ni. InsyaAllah tak ada masalah untuk kita live streaming kan. Maksud kata itu kekangan yang jauh lah, yang dekat sekitar area KL ni, jemput hadir insya-Allah. Ya, insya-Allah. Jadi sekarang ni teknologi dah mudahkan kita, kan, yang jauh-jauh tak perlu nak travel datang long the way kan. Jadi ada kemudahan, boleh menonton secara dalam talian sahaja. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya di atas perincian yang sangat jelas berkenaan dengan lelaki Qawam ini. Perlunya ada seorang suami, seorang kawan, seorang atuk, pakcik sebagainya. Keluargalah yang melibatkan lelaki adalah lelaki yang Qawam. Jadi perlu untuk anda hadirkan diri untuk menonton dan boleh berkongsi kepada keluarga berkenaan dengan intipati seminar ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-duanya, iaitu Ustaz Azhar Yahya selaku pengarah kanan Sektor Pembangunan Ummah dan Wanita Yadim, dan juga Ustazah Yohanis Muhammad Yusof penolong pengarah kanan bahagian keluarga, sosial dan komuniti JAKIM. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga dipermudahkan segalanya Ustazah, Ustaz. Amin. Amin.